Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah saya hari ini kita akan bersama-sama dan saya akan jelaskan pada tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana bahasa Arab itu berfungsi. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan jawab soalan-soalan dulu. Tapi sebelum apa-apa pun kita doa dulu supaya Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang join kita daripada pendengar IKIM, ya, kalau nak join kelas kita, tuan-tuan boleh boleh ke nombor yang akan saya bagi kemudian, tapi tuan-tuan dengar dulu. Kalau tuan-tuan seronok belajar, nanti baru tuan-tuan register ataupun tuan-tuan join kelas kita. Nanti saya bagi nombor dia macam mana tuan-tuan nak menyertai seperti mana sahabat-sahabat tuan-tuan yang lain. Baik, kita pergi pada soalan kita yang pertama dan insyaAllah Allah memudahkan saya untuk menjelaskan dan Allah mudahkan tuan-tuan untuk memahami apa yang saya cuba sampaikan insyaAllah ya tuan-tuan ya. Baik, kita pergi pada soalan kita yang pertama insyaAllah. Okey, ini soalan yang pertama. Alright. Okey. Ustaz kata kalimah isim muannas di hujungnya ada ta marbutah. Bagaimana pula kalau nama orang yang hujungnya ada ta marbutah tapi dia merupakan seorang lelaki? Contohnya sahabat Rasulullah yang bernama Akashah. Ni soalan Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, faham kan soalan ni kan? Macam ni kalau nama orang tapi ada di hujung dia tapi dia bukan perempuan, dia lelaki. Contohnya macam Akashah Akashah ni nama sahabat Rasulullah SAW. So ada di hujung dia tapi dia merupakan seorang lelaki. Macam mana pula tu Okey, sebenarnya macam ni. Ta marbutah ni dalam bahasa Arab memang cara nak tunjukkan yang kalimat itu ialah kalimat muannas. Contohnya kalau cikgu lelaki, orang Arab panggil muallim. Jadi kalau tu lelaki, kalau perempuan muallimah, tambah dekat ujung dia. Muallim jadi muallimah. Ataupun mudir jadi mudirah. Kalau nama orang pun macam tu, mudir ni maknanya guru besar kan, guru besar mudir kalau lelaki, kalau perempuan mudirah. Kalau lelaki, kalau student lelaki kita panggil talib, kalau perempuannya talibah. Kenapa di hujung tu menunjukkan muannas? Okay, dalam kaedah bahasa Arab asasnya ialah kalau ada ta marbutah itu ialah kalimat muannas ataupun kalimat itu ditujukan ataupun menunjukkan yang siapa yang kita sebut tu dia merupakan seorang perempuan. Baik, sebenarnya kalau untuk nama khas ataupun nama orang dia kena tengok juga, ada juga nama perempuan yang tapi tak ada ta marbutah. Ada perempuan yang perempuan orang Arab tapi dia bukan ujung dia tak ada ta marbutah. Contoh dia siapa tahu? Contohnya macam anak Rasulullah Zainab, mana ada Zainabah. Dia tak ada ta marbutah kan. Tapi dia merupakan seorang perempuan. Jadi kalau nama orang ni dia ada exceptional. Tengoklah dia lelaki ataupun perempuan Tapi kalau kalimat itu, nama orang itu diambil dari perkataan dalam bahasa Arab. Yang itu memang boleh kita letak ta marbutah di hujung. Contohnya apa? Contohnya macam Aziz, Al-Aziz. Aziz ni sebenarnya asalnya daripada bahasa Arab. Aziz ni maksudnya yang berkuasa. Jadi kalau kita nak letak nama anak kita Aziz ataupun Abdul Aziz, bolehlah. Tapi kalau dia seorang perempuan, tapi kita nak letak juga Aziz. Tambahlah Azizah. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab Aziz itu asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Ataupun Jamil, lelaki anak kita Jamil contohnya kan. Tapi kita dapat anak perempuan, nak juga letak Jamil lah, senang je, tambahlah di ujung ni, jadilah Jamilah. Kalau lelaki Latif, perempuannya Latifah. Asalkan kalimat itu dia berasal dari kalimat Arab, so mudah untuk kita letakkan ta marbutah di ujungnya kalau dia merujuk kepada perempuan. Tapi kalau kalau kita tengok ada juga kalimat-kalimat ni kalau nama khas ni macam nama orang, nama tempat yang itu kita tak kira sangat Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, asasnya begitu. Cuma kalau dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kita dapat tengok ada kalimat-kalimat tertentu yang dikecualikan. Tak ada ta marbutah, tapi Allah selalu panggil dia dengan panggilan muannas. She, Allah panggil kat dia. She dalam bahasa Inggeris she kan panggilan untuk perempuan kan. Contohnya apa? Contohnya macam al-ard. Ard tu maknanya bumi. Mana ada? Bukan ardah kan, ard je, ujung dia dad. Tapi panggilan tu Allah selalu panggil dengan panggilan muannas.
She, ha, ataupun syams. Syams kan maknanya matahari, selalu Allah panggil dia dengan panggilan muannas juga, itu kan. Jadi kena tengok jugalah. Tapi asas dia pembelajaran bahasa Arab, kalau ada ta marbutah itu ialah kalimat muannas. Contohnya macam muallim jadi muallimah. Itu maknanya cikgu kan, ataupun mudir jadi mudirah, itu maknanya guru besar. Kalau aziz jadi azizah, itu nama orang. Itu kan. Asasnya memang begitu, tapi kalau dia nama khas maka tuan-tuan kena cek balik, atau ada beberapa pengecualian dalam Al-Quran. Okey, itu soalan yang pertama, mudah-mudahan boleh jawab soalan tuan-tuan siapa yang bertanya ni. Okey, soalan yang kedua. Tolong jelaskan bagaimana adik-beradik kana dalam format fi'il amar dan fi'il mudhari' berfungsi pada subjek dan khabarnya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini pelajar-pelajar baru. Kalau pelajar-pelajar baru, mungkin belum sampai pelajaran yang hal berkaitan dengan kana dengan inna ni. Kana ni maknanya telah adalah dia, inna maknanya sesungguhnya. Okay. Inna dengan kana ni dia merupakan dua kalimat yang istimewa dalam Al-Quran. Kenapa istimewa? Sebab setiap kali tuan-tuan jumpa kana, kita fokus pada kana lah. Inna tu kita tinggalkan sebab soalan tentang kana. Dia ada dua je kalimat istimewa tu, kana dengan inna. So kita fokus kana. So setiap kali tuan-tuan jumpa kana, mesti kana hendak subjek dengan khabar. Inna pun sama juga. Dia nak subjek dengan khabar. Kana Allahu aliman. Kana telah adalah dia, Allah itu aliman, maha bijaksana. Kana Allahu aliman. Telah adalah dia, Allah itu maha bijaksana. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kana hendak subjek dan khabar. Jadi kalau kana Allahu aliman, telah adalah dia, Allah aliman, maha bijaksana. Subjek pada kana mana? Subjek ni ataupun kita sedang cerita pasal siapa? Itu maksud subjek. So kita sedang cerita pasal Allah lah. Kana telah adalah dia, Allah itu subjek pada telah adalah ia tu. Ini kaedah ni tak ada dalam bahasa Melayu kana ni. Inna ada, kana tak ada kaedah ni dalam bahasa Melayu. Jadi kita kena adapt lah macam mana orang Arab gunakan kana ni. Jadi sebab tu agak challenging juga untuk saya jelaskan, tapi tak ada masalah pun, mudah aja. Jadi kana telah adalah dia. Itulah terjemahan yang saya rasa paling dekat dengan makna kana ni. Kalau tuan-tuan ada terjemahan yang lebih baik, bolehlah guna ataupun share lah dengan saya. Mudah-mudahan kita boleh share dengan pelajar-pelajar lain. Karena kadang-kadang saya terjemah telah adalah dia, ataupun dia telah adalah, macam itulah lebih kurang. Dia telah menjadi, kadang-kadang begitu. Sebab tak ada kaedah ni dalam bahasa Melayu, jadi kita terpaksa kena sesuaikan dengan ayat itulah. Jadi sekarang ni soalan dia, Ustaz, kana tu dia faham lah. Tapi kana ni dia ada adik-beradik dia. Kana tu telah adalah dia. Tu fi'il madhi tu. Fi'il madhi. Habis kalau fi'il amar, kun, jadilah oleh engkau. Tuan-tuan pernah dengar? Kun fayakun kan? Ataupun yakunu, dia telah menjadi. Semua asal daripada perkataan kana. Jadi yang mana asal daripada perkataan kana ni kita panggil adik-beradik kana lah. Jadi soalan dia, Ustaz, kalau kana ni saya boleh faham lah, dia fi'il madhi. Macam mana kana ni kalau adik-beradik dia, kalau dia fi'il amar? Contohnya macam kun. Macam mana kita nak letak subjek dan khabar dia? Lepas tu ataupun yakunu, dia telah menjadi. Macam mana kita nak letak subjek dan khabar dia? Okay, dengar elok. Okay, katalah kalimat kana ni tuan-tuan boleh faham. Kana Allahu aliman. Telah adalah dia, Allah itu maha bijaksana. So subjek pada kana ialah Allah. Itu cerita tentang, kana ni menceritakan tentang seseorang iaitu Allah. Okay, kenapa dengan Allah? Aliman, maha bijaksana. Okey, settle kana. Sekarang ni macam mana kalau fi'il amar kun? Kun jadilah oleh engkau. Kalau terjemahan untuk kun dalam Al-Quran, jadilah oleh engkau. Kalau kana telah adalah dia ataupun telah dia menjadi. Tapi kalau kun, jadilah oleh engkau. Kun, jadilah oleh engkau. Macam mana kita nak letak subjek dan khabar dia? Senang je. Kun ni jadilah oleh engkau, ganti nama diri dekat dalam tu ialah engkau ataupun anta lah. Kun, jadilah oleh engkau. Jadi engkau itulah subjek dia. Jadi apa? Yang nak jadi apa? Yang tu kita panggil khabar dia. Jadilah oleh engkau guru contohnya. Kalau dalam bahasa Arab, kun mudarrisan. Jadilah oleh engkau kun. Kun jadilah oleh engkau mudarrisan. Mudarrisan ni maknanya guru. Jadi mudarrisan tu baris dia kena baris atas. Sebab apa? Sebab khabar kana dimisi kena mansub. Dengar apa maksud mansub? Dengar saya ulang balik. Okay, kalau kana tadi, kana Allahu aliman ni, kana Allahu bari depan. Kenapa Allahu bari depan? Sebab dia subjek kepada kana. Kalau subjek kana, dia memang dapat pangkat marfu', dia mesti kena bari depan. Kana Allahu Kalau ditanya kenapa Allah bari depan, sebab dia subjek kepada kana. Baik, macam mana pula khabar dia? Kana Allahu aliman, man bari atas. Jadi kalau ditanya kenapa aliman tu barisnya bari atas? Sebab dia adalah khabar kepada kana. Cerita tentang Allah itu, cerita tentang kana itu ialah aliman, maha bijaksana.
kana tu sedang bercerita pasal siapa? Sedang cerita pasal Allah tu maksudnya. Jadi baris ataupun pangkat untuk khabar kana ni dia mesti kena baris atas. Sebab tu aliman bukan alimin, bukan alimun. Faham kan? Kalau kun pula, kun jadilah oleh engkau mudarrisan seorang guru, jadilah oleh engkau mudarrisan seorang guru. Okey Ustaz, kalau kun mudarrisan ada dua kalimat, mana subjek dia saya tak nampak pun. Okey, jawapannya subjeknya ada tersembunyi dekat dalam kalimah kun itu sendiri. Sebab apa? Sebab kana ialah fi'il madhi. Kan fi'il madhi ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Jadi kun itu dalam tu ada engkau. Engkau itulah dia ni subjek. Jadilah oleh engkau. Tak ada tulis kan tuan-tuan ni, dia tersembunyi dekat dalam. Sebab tu saya kata kana ni dia tak ada dalam bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan belajar dalam masa 3 bulan insya-Allah nanti tuan-tuan akan faham dengan sangat detail benda ni. Jadi ini saya jelaskan mana pelajar-pelajar lama dia faham benda ni dengan mudahlah, yang dah belajar 4 bulan 5 bulan. Tapi mana pelajar-pelajar baru saya cuba jelaskan dengan sebaik mungkin supaya pelajar baru pun boleh enjoy pengajian kita, dia pun boleh faham. Nanti bila sampai je pelajaran kanan nanti dia orang dah boleh faham. Sebab apa? Sebab dah biasa dengar ataupun dah pernah dengar. Sebab tu saya nak semua pelajar-pelajar baru ke lama ke dengar ramai-ramai. Mudah-mudahan tuan-tuan akan faham. Okey, hari ni ada beberapa benda yang saya nak jelaskan lagi tau berkenaan dengan tuan-tuan yang menonton program ni. Kalau tuan-tuan nak join kelas kita, tuan-tuan boleh ke terus ke admin kita. Tuan-tuan type saya berminat dan WhatsApp ke 019-5119 Tuan-tuan boleh join dengan sahabat-sahabat tuan-tuan. Ada ramai yang telah join kelas kita dan dia orang pun tak berhenti pun belajar daripada awal. Dia orang belajar sampai habis. Sebab apa? Sebab mudah. Kita gunakan WhatsApp saja, tak ada masalah insya-Allah. Dan sebelum saya lupa, nanti di hujung nanti saya berikan nama pemenang kita minggu lepas. Dia dapat Kamus Al-Furqan. Ada sahabat kita, ada salah seorang pelajar kita yang menaja hadiah kita untuk hari ini, Kamus Al-Furqan, nanti kita akan hantarkan. Nanti kita akan bagi nama dia di hujung nanti insya-Allah. Okey. Sekarang ni saya sambung lagi tuan-tuan. Okay, kun tadi jadilah oleh engkau tu subjek dia. Tersembunyi dekat dalam kalimah kun itu sendiri. So mudarrisan jadilah engkau seorang guru. So mudarrisan itu dia punya khabar. Jadi sebab tu mudarrisan, kita tak baca mudarrisin, kita tak baca mudarrisun. Kena balik atas. Sebab apa? Sebab dia khabar kepada kun itu tadi. Kun itu adalah adik-beradik dengan kana. Yakunu lagi tak ada masalah. Yakunu dia menjadi guru. Dia menjadi yakunu mudarrisan. Yakunu dia menjadi guru. So subjek di mana Ustaz? Subjeknya dia. Tak nampak pun dia tersembunyi dekat dalam yakunu. Yakunu tu kan fi'il. Jadi kalau fi'il kan ada ganti nama diri tersembunyi. Jadi mana subjek dia? Dialah yakunu, dia menjadi. Dia menjadi mudarrisan, seorang guru. So guru itu adalah dia punya khabar. Yakunu tu adalah adik-beradik dengan kana, tapi dia fi'il mudhari. So kalau fi'il amar kun. Okey, pelajar lama dia senyum je, dia faham. Kalau pelajar baru, mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan untuk faham. Sikit-sikit faham pun tak apa. Nanti bila sampai pelajaran tu tuan-tuan akan nampak dengan detail. Okey, kita teruskan dengan soalan berikutnya tuan-tuan. Soalan ketiga. Okey. Lupa tuan-tuan, siapa yang belum subscribe tolong subscribe. Sekarang subscribe, kemudian tuan-tuan share dengan kawan-kawan lain. Mudah-mudahan kawan-kawan bolehlah dapat manfaat daripada program ini. Di hujung kan hari ini kita akan bahaskan sambungan daripada surah Al-Baqarah. Saya akan tunjukkan satu persatu. Ini kita jawab soalan dulu. Separuh masa pertama kita jawab soalan dulu. Okey. Soalan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, mohon Ustaz jelaskan kedudukan nahu untuk perkataan di bawah. Mengapa kedua-duanya marfu'? Ayat 163 kalau tuan-tuan buka surah Al-Baqarah, saya seronok betul lah tuan-tuan, kita ada program yang baru ni. Kalau dekat FB saya tak boleh nak buat macam ni, tak boleh nak share screen dengan tuan-tuan kan. Saya terpaksa kena flip kamera. Jadi bila kita gunakan yang baru ni saya sangat seronok dan saya rasa tuan-tuan pun lebih selesa dengan cara begini sebab tak payah nak buka-buka Quran, dekat sini je saya boleh share terus kan. Okey, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Jadi soalan dia, Ustaz kenapa ar-rahmanu ar-rahimu di marfu'? Tu kenapa dia bagi depan, tu soalan dia. So pelajar-pelajar baru tolong dengar, mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil manfaat dan bila sampai pengajian ni nanti tuan-tuan boleh faham dengan baik. Tuan-tuan dengar dulu. Walaupun faham sikit-sikit, faham separuh-separuh. Sebab apa? Sebab saya cuba sebaik mungkin supaya semua orang boleh enjoy pengajian kita ni. Okey, sekarang ni soalannya kenapa Ar-Rahmanur Rahim?
Baik, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Baik, saya buka kitab berkenaan dengan ayat ni, kitab-kitab nahwu dan semua kitab-kitab nahwu sebut benda yang sama ataupun memberi pandangan yang sama So kita ada pandangan kita lah tuan-tuan tapi kita raikan ataupun kita menghormati pandangan daripada para ulama yang lama tentang hal yang berkaitan dengan ar-rahmanir rahim ini Baik, sebenarnya wa ilahukum ilahu wahid ini rangkap yang pertama tuan-tuan. Wa ilahukum dan Tuhan kamu, wa ilahukum dan Tuhan kamu ilahun wahidun. Dia merupakan Tuhan yang satu, ilahun wahidun. Dan Tuhan kamu merupakan Tuhan yang satu, kata Allah. La ilaha illa huwa, la tiada ilaha, tiadalah Tuhan illa huwa, melainkan dia seorang saja Tuhan. Ar-Rahmanur Rahim, dia Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dari sudut makna tuan-tuan tak ada masalah untuk faham ayat ni. Sedangkan dan ayat ni pun selalu kita baca selepas solat kan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa huwar rahmanur rahim. Baik, sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam konteks ini para ulama menyebut kalau kita nak bahaskan tentang ar-rahmanur rahim, fokusnya ar-rahman ni dulu tuan-tuan Sebenarnya ini ialah rangkap yang kedua tau. La ilaha illa huwa ni rangkap yang kedua. Rangkap yang terakhir ialah ar-rahmanur rahim. Sebenarnya sebelum kalimat ar-rahmanur rahim ini kata para ulama, dia ada satu kalimat yang tidak disebut di sini, yang Allah tidak sebutkan, ada lagi sekali huwa ar-rahmanur rahim. Macam ni. Allahu la wa ilahukum ilahu wahid, rangkap pertama. Rangkap kedua, la ilaha illa huwa, tu rangkap yang kedua, potong dekat sini. Rangkap yang ketiga, huwa lagi sekali, ada dua kali huwa ar-rahmanur rahim. Tu yang dibawakan oleh para ulama. Semua kitab, kebanyakan kitab yang kita baca menunjukkan pandangan dia. Jadi huwa yang tak ada dekat sini sebenarnya dia adalah dia punya mubtada, dia punya subjek. Huwa itu dia Okay, kenapa dengan dia Ar-Rahman, dia Maha Pemurah, Ar-Rahim, dia juga Maha Penyayang. Jadi ini subjek dia. Subjek dia tersembunyi. Kita dalam kaedah tu kita panggil ini ialah jumlah ismiyah, rangkap isim tapi dengan subjek yang disembunyikan. Biasanya gitu disebut. Kalau dalam istilah nahwu disebut mubtada mahzuf, hazaf, mubtada yang dihazafkan ataupun mubtada mahzuf yang tidak kelihatan, khabar dia aja kelihatan. Khabar di mana? Ar-Rahmanu yang pemurah, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahmanur Rahim ni tuan-tuan boleh kata ini ialah khabar yang pertama, ni khabar yang kedua pun boleh. Saya ada baca begitu, dan kalau tuan-tuan nak kata Ar-Rahmanur Rahim ni dia ialah na'at dengan man'ut pun boleh. Dia zat dan mausuf dan sifat pun boleh. So jawapannya ialah Ar-Rahmanu ini adalah khabar, sebab tu dia marfu'. Yes, dia punya mubtada mana? Mubtada di mahsuf telah dihilangkan. Habis saya nampak huwa bukan untuk dia, huwa untuk rangkap ni, la ilaha illa huwa, tu maksud dia. Okey tuan-tuan insya-Allah mudah boleh faham. Seterusnya, okey. Soalan keempat mohon Ustaz jelaskan dengan lebih mudah tentang tamyiz. Ini mudah-mudahan Allah pemudahkan saya dan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham. Okey, kita buka spek. Tamyiz ni tuan-tuan sebelum kita tengok ayat ni, tuan-tuan dengar dulu apa makna tamyiz Okay, tamyiz ni sebenarnya penjelasan. Tamyiz sebenarnya adalah penjelasan. Dia penjelasan tentang sesuatu yang telah dijelaskan sebelum itu. Dia tak jelas, contohnya macam apa Contohnya macam yang ni ada dalam kitab nahwu, memang selalu dibagi contoh ni. Saya bagi contoh yang sama juga. Muhammad seorang yang harum, atau Muhammad adalah harum. Muhammad harum, wangi. Muhammad wangi. Kemudian badannya, Muhammad wangi, kemudian badannya, jadi badannya itu jisman, badan itu adalah tamyiz kepada si Muhammad itu. Tang mana yang harum tu? Badan dia, rambut dia ke, ataupun peluh dia ke. Jadi kalau dalam contoh tu ialah Muhammad harum, Muhammad wangi, badan dia. Jadi badan dia itulah tamyiz. Itu salah satu daripada contoh tamyiz. Contoh yang lain pula, dia selalu berkaitan dengan penjodoh bilangan, ataupun kadang-kadang dia menjadi tamyiz kepada isim tunjuk. Contohnya begini, contohnya kalau penjodoh bilangan ni dia beli 10 kati semuanya.
bawang. Dia beli kati semuanya 10 kati. Dia beli semuanya 10 kati contohnya. Kemudian bawang. Jadi bawang tu bawang kena baris atas. Sebab apa? Tamyiz dia kena mansub. Siapa pelajar yang telah belajar pada peringkat yang ketiga, tuan-tuan buka diagram tuan-tuan peringkat yang ketiga isim. Tuan-tuan akan nampak tamyiz tu dia ada salah satu daripada 11 penyebab isim akan dapat pangkat mansub. Tamyiz. Jadi bawang tu kena baris atas, ataupun jisman, badan dia. Muhammad wangi, jisman, badan dia kena baris atas. Bawang, jisman semua kena baris atas. Sebab apa? Sebab itu tamyiz. Jadi kat sini kadang-kadang dia menjelaskan tentang isim tunjuk. Isim isyarah. Contohnya macam dekat dalam ayat ni. Cuba tuan-tuan tengok. Hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan. Masubatan indallah. Masubatan indallah. Jadi masubatan ini merupakan tamyiz lah. Dia tamyiz kepada apa? Dia merupakan tamyiz kepada zalika ini. Adakah hal unabbiukum, aku menjelaskan kepada kamu tentang yang lebih buruk daripada itu? Daripada itu tu apa? Itu pembalasan dia indallah di sisi Allah. Jadi masubatan ini merupakan tamyiz kepada zalika. Ini dia tamyiz kepada isim tunjuk. Ni jangan kata badal pula tau. Ini tamyiz kepada isim tunjuk. So sebab tu dia mansub. Nampak masubatan, bukan masubatin, bukan masubatun, masubatan. Hal unabbikum, bukankah aku telah menjelaskan kepada kamu dengan yang lebih buruk daripada demikian itu? Masubatan, pembalasannya. Apa yang lebih buruk tu? Apa yang lebih buruk? Masubatan, pembalasan dia di sisi Allah. Jadi ini adalah tamyiz kepada zalika. Ini ialah contoh tamyiz yang tamyiz kepada isim tunjuk. Isim tunjuk benda apa? Kalau yang tuan belum belajar, nanti akan belajar. Yang ni peringkat awal saya dah jelaskan tentang apa di isim tunjuk. Isim tunjuk tu isim isyarah. Isim isyarah. So, okay, settle Alright. Ni last soalan terakhir sebelum kita masuk ayat. Mohon Ustaz jelaskan tentang qad dan laqad. Ini mudah saja. Qad dan laqad. Sebenarnya qad ni satu kalimat lain, la tu satu kalimat lain. Laqad. Jadi qad ni dia special sikit tuan-tuan. Qad ni sesungguhnya. Kadang-kadang makna dia sesungguhnya. Kadang-kadang makna dia makna dia barangkali. Qad ni kadang-kadang maknanya barangkali, kadang-kadang maknanya sesungguhnya. Bila masa barangkali, bila masa sesungguhnya, senang je. Bila tuan-tuan jumpa qad ni, kalau selepas dia ada fi'il madhi, dia jadi sesungguhnya, dia jadi taukid. Tapi kalau selepas qad ni ada fi'il mudhari', dia jadi tashkik. Dia jadi apa? Dia jadi kebarangkalian. Contohnya macam ni. Kalau qad zahaba maknanya dia telah pergi. Qad zahaba maknanya dia telah pergi. Jadi qad tu sesungguhnya dia telah pergi. Sebab apa? Sebab zahaba tu fi'il madhi. Tapi kalau qad yadhhabu tu fi'il mudhari', dia pergi. Tadi dia telah pergikan zahaba. Tapi kalau fi'il mudhari' yadhhabu, jadi kalau ada qad kemudian fi'il mudhari' yadhhabu, jadi qad tu jangan terjemah sesungguhnya tau. Kena terjemah barangkali dia pergi. Barangkali dia pergi. Kalau qad selepasnya dia telah pergi, maka sesungguhnya dia telah pergi. Tapi kalau dia pergi, barangkali dia pergi. Gitu. Okey, kalau la pula apa? La ni pun salah satu daripada jenis la ialah haraf taukid juga. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran laqad, sebenarnya dia ada dua kalimat. Yang pertama la, yang kedua qad. Tapi kadang-kadang saya sekalikan warna dia sebab dua-dua tu adalah taukid. Tapi yang sebenarnya dia ada dua kali taukid. Sesungguhnya. Jadi sebab tu saya sekalikan dia lah. Sesungguhnya, semestinya boleh. Sesungguhnya, pastinya bolehlah juga. Tapi yang penting dua-dua kali tu, dua-dua tu adalah haraf taukid kita panggil. Okeylah tuan-tuan, kita masuk pada ayat kita insya-Allah. Alright. Hari ini kita ambil ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ni macam ni saya nak alihkan ke atas gambar ni. Alright. Itulah teknologi ni bukan zaman kita tuan-tuan. Bolehlah. Sebaik ada pembantu yang memudahkan kita. Saya suka betul dengan sistem baru ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share sama skrin dengan saya. Okey, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ni senanglah tuan-tuan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ambil satu ayat ni tuan-tuan. So macam mana saya nak buat garis kat sini? Macam mana saya nak gariskan? Macam mana saya nak gariskan bil ghaibi ni? Sebab saya nak pisahkan rangkap dia. Bil ghaibi, sebentar tuan-tuan. Tu dia lah. Okey, alright. Okey, ni satu. Kemudian
Solati ni rangkap kedua. Tuan-tuan. Macam ni buat ni. Alright, bolehlah. Okay. Ini rangkap pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Saya terangkan makna dia dulu. Sekejap, saya nak padamlah bergaris ni macam tak cantik. Buat garis baru. Delete dulu sikit. Buat garis dulu sikit. Alright. Okey, tuan-tuan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang ni tengok saya nak terjemahkan sikit. Tuan-tuan dah tahu dah ayat ni. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ni kita dah jelaskan minggu lepas. Itulah Alkitab yang tiada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, kan. Kemudian ayat berikutnya ni Allah Taala perincikan pada kita macam mana keadaan ataupun bagaimana kriteria atau karakter orang bertakwa. Okay, ini karakter yang pertama Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang mereka beriman bil ghaibi, dengan yang ghaib, beriman kepada yang ghaib. Ni karakter pertama. Karakter kedua orang bertakwa, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan solat. Kemudian karakter yang ketiga dalam ayat yang ketiga ni ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni karakter yang ketiga, dan daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, yunfiquna, mereka nafkahkan. Ya, okey, kita tengok secara teknikal. Tuan-tuan faham ayat ni, sebab tu saya ambil ayat-ayat yang mudah yang tuan-tuan dah biasa. Bila habis muka surat pertama surah Al-Baqarah ni, kita akan ambil ayat-ayat di ujung-ujung yang tuan-tuan semua hafal. Senang kita cerita pasal nahwu, saya tak payah nak elaborate ayat tu panjang-panjang. Okey, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ialah rangka isim dah. Sebab dimulakan dengan kalimat isim ataupun jumlah ismiyah. Okey, alladzina maknanya orang-orang yang, ini ialah kalimat isim. Inilah kalimat isim, kalimat kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil nouns. Okay, tapi ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Pelajar baru tolong dengar, saya nak kata wajibkan tu tidaklah. Tapi saya tekankan, saya beratkan tuan-tuan untuk dengar benda ni, supaya tuan-tuan dengar istilah-istilah yang saya gunakan. Nanti sebulan akan datang, bila tuan-tuan sampai, tuan-tuan faham. Sangat mudah bila tuan-tuan dah biasa dengar. So, alladzina ialah merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. So, gelarannya apa? Gelarannya ialah isim mausul, isim mewakili. Jadi kalau gelaran dia sebagai isim mewakili, dia mewakili siapa? Dia mewakili orang-orang muttaqin ini. Alladzina, orang-orang yang, kan, di isim mewakili, dia mewakili orang-orang muttaqin ini. Kalau dalam pelajaran peringkat yang ketiga, untuk pelajar-pelajar yang Ogos dah start Ogos, dia kata ini ialah isim yang mabni. Apa makna mabni? Tak boleh ubah baris. Alladzina, mana boleh tukar alladzinu, alladzini, mana boleh, kan? Alladzina dia mabni, dia kebal, tak boleh ubah. So kalimat mabni dan kebal tu tuan-tuan akan belajar nanti. Okey. Kalimat berikutnya ialah yu'minuna. Yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya. Ini ialah kalimat apa, tuan-tuan? Cuba jawab. Inilah kalimat fi'il. Fi'il apa? Ni tak ada telah ni. Fi'il mudhari'. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, perkara pertama saya nak tanya, apa ganti nama diri dalam fi'il ni? Tak kiralah fi'il madhi ke mudhari' ke amar ke. Ganti nama diri dalam fi'il ini ialah mereka. Mereka ni rujuk pada siapa? Mereka ni rujuk pada alladzina lah. Alladzina rujuk pada siapa? Alladzina ni mewakili siapa? Mewakili orang-orang muttaqin. Itu pelajaran kita peringkat yang kedua. Kemudian saya akan tanya lagi peringkat yang kedua. Ganti nama diri rujuk pada siapa? Mula-mula saya tanya ganti nama diri dia apa, kemudian ganti nama diri rujuk pada siapa, tuan-tuan dah jawab. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih dalam rangkap ini. Maf'ulun bih syarat dia mesti kena baris atas di hujung, tak ada. So kalau dalam pelajaran peringkat ketiga pula, tuan-tuan, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' lah salah satu-satunya fi'il yang mu'rab yang boleh kita ubah-ubahkan dia punya pangkat ataupun baris dia. So ini ialah fi'il mudhari'. Pelajar yang peringkat ketiga tak ada masalah. Pelajar peringkat kedua dan pertama tolong dengar. Nanti tuan-tuan akan mudah faham bila tuan-tuan dah dengar dari awal. Itu memang saya nampak clear melalui jawapan-jawapan kuis tuan-tuan. Bila tuan-tuan jawab kuis, saya tengok walaupun pelajar baru, bila sampai pelajaran tu dia tak banyak masalah. Sebab apa tahu? Sebab dia biasa dengar program kita, dia tahu apa yang saya sebut. Cepat dia orang faham. Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majzum? Jawapannya ini fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia tidak diganggu oleh haraf nasab dan haraf jazam, ataupun dia tidak diganggu oleh geng kereta ataupun geng motor. Okey. Mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia cik nun dekat ujung ni. Kenapa pakai tanda marfu' cik nun, Ustaz? Selalunya tanda marfu' kan pakai dhammah. Jawapannya di hujung dhammah. Jawapannya dia pakai cik nun sebab dia ni termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Kelompok fi'il mudhari' yang 5 ada 5 lah.
Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ini hum. Nampak? Mereka ni hum kan? So dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5. Okey, bil ghaibi. Bi ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itu kerja dia dalam ilmu nahwu. Jadi al-ghaibi ialah kalimat isim. Pelajar baru tengok mana tanda isim. Ada dua kan? Yang pertama ada alif lam di pangkal, yang kedua di baris bawah di hujung. Kalau pelajaran peringkat pertama, saya jelaskan inilah kalimat isim, jantinanya muzakkar sebab tidak ada ta marbutah. Jumlahnya mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Ganti nama diri yang ketiga. Kenapa? Sebab isim automatik ganti nama diri yang ketiga kan. So dhamir yang tersembunyi, ganti nama diri yang tersembunyi dalam al-ghaibi ialah huwa. Itu pelajaran peringkat yang pertama. Pelajaran peringkat yang kedua, saya tanya ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi macam alladzina ke atau isim biasa? Jawapannya ustaz, ni ialah isim biasa. Ini pelajaran peringkat kedua, tuan-tuan akan sampai nanti. Baik, kalau di isim biasa, masuk pada peringkat yang ketiga, barulah saya tanya. Kalau di isim biasa, dia sedang berpangkat apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Jawapannya ustaz, dia sedang berpangkat majrur. Dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur di mana? Tanda majrur di kasrah. Apa penyebab dia? Sebab penyebabnya ialah selepas haraf jar. Okay, wa yuqimuna salata. Wa dan inilah kalimat haraf ataf penyambung kita. Yuqimuna mereka mendirikan salat. Yuqimuna mereka mendirikan, inilah kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majzum. Jawapannya dia fi'il mudhari' yang marfu'. Okey, kenapa pula marfu'? Sebab dia tidak diganggu oleh geng kereta dan tidak diganggu oleh geng motor. Siapa geng kereta, siapa geng motor, nanti tuan-tuan akan belajar. Haraf nasab dan haraf jazam. Jadi dia berada dalam keadaan asal di marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' di Cik Nun. Kenapa pakai Cik Nun pula ustaz? Dia ada 3 jenis tanda marfu'. Sebab dia ni termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Jadi kalau dia termasuk dalam fi'il mudhari' yang 5 tu, memang tanda marfu' dia pakai Cik Nun. Alright. Kalau pelajaran peringkat kedua tadi kita tertinggal, ganti nama diri dekat dalam fi'il ni mana mereka? Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada alladzina juga, iaitu al-muttaqin. Ada maf'ulun bih ataupun tidak? Jawapannya ada ustaz. Mereka mendirikan apa? Mendirikan solat. Dan solat ni masuk dalam karakter maf'ulun bih. Sebab apa? Sebab kalau nak jadi maf'ulun bih dia kena pada atas. Dia kena mansub. Okey, as-salata ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Pangkat dia apa? Pangkat dia mansub. Tanda mansub dia mana? Fathah. Apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Penyebabnya dia adalah maf'ulun bih untuk kalimah yuqimuna ini. Ini untuk pelajaran peringkat ketiga, dia no problem lah. Kedua dan pelajar peringkat pertama dan kedua tu tuan-tuan nanti akan sampai. Sabar sikit. Okay, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma wa dan, ini ialah haraf ataf penyambung kita. Mimma, min haraf jar, ma apa yang, ni ialah isim mewakili macam alladzina juga, tapi dia mewakili sesuatu yang bukan orang lah. Ma apa yang, dan dari apa yang razaqnahum kami rezekikan kepada mereka. Okay, ma ni ialah kalimat isim, dia ialah isim mewakili, dia mewakili apa yang direzekikan oleh Allah kepada orang muttaqin tu. Beras ke, nasi ke, duit ke, apa kan, tu ma ni masuk dalam tu lah. So kalau dalam pelajaran peringkat ketiga, ma ni dia ialah isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi macam alladzina ini, dia mabni, tak boleh ubah baris. Razaqnahum ada 2 kalimat, razaqna kami telah rezekikan. Inilah kalimat fi'il iaitu fi'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Kami rujuk pada siapa? Kami rujuk pada Allah dan kerajaannya. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya ada maf'ulun bih ustaz. Hum ini ialah maf'ulun bih dia. Ada satu kaedah yang saya berikan. Kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat fi'il, secara automatik ganti nama diri inilah yang menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni yang kena buat. Kami telah rezekikan. Siapa yang dapat rezeki? Siapa yang diberi rezeki? Hum lah. Sebab tu kita panggil dia maf'ulun bih. Okey. Hum ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim dhamir, isim ganti nama diri. Isim ganti nama diri dia mabni. Cuma nak tahu dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada alladzina juga ataupun al-muttaqina itu juga. Yunfiquna maknanya mereka menafkahkan, inilah kalimat fi'il, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mu'rab. Dia mu'rab marfu' ke mansub ke majzum, dia mu'rab marfu'. Kenapa? Sebab dia tidak diganggu oleh haraf nasab ataupun haraf jazam. Haraf jazam. Mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia pakai Cik Nun juga. Kenapa? Sebab dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Siapa fi'il mudhari' yang 5? Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ini hum. Hum termasuk. Okey. Alright tuan-tuan, terima kasih. Nanti saya nak beritahu siapa yang menang. Alright.
Siapa yang menang, saya nak ucap terima kasih kepada yang telah menyumbang kamus. Tuan-tuan nak tahu tak? Ni satu cerita nak cerita kat tuan-tuan ni. Masa saya bagi tahu tentang ada orang nak sumbangkan kamus ni sekali tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmati dan bagi pahala yang besar kepada orang yang mencetuskan benda ni dan bagi pahala yang besar kepada orang yang sama-sama support dan menyumbang. Ya, ramai rupanya sahabat-sahabat kita yang belum ada kamus. Kita tak tahulah apa masalahnya, mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya. Jadi bila saya buka ada 20 kamus untuk diedarkan pada siapa-siapa yang yang belum ada kamus, ya Allah ramainya yang bagi nama dan terus masukkan RM50 wang yang kita nak bagi pada ejen, sebab ejen tu kena bayarlah. Ramai sungguh. Jadi akhirnya 20 tu dalam masa tak sampai 5 minit habis dah. Dah habis dah orang orang bagi nama dan buat bayaran. Lepas tu tuan-tuan, bila kami war-warkan, ya Allah ramai lagi orang yang sumbangkan kamus tu tuan-tuan. Akhirnya semua 5-60 orang yang berminat untuk dapat yang bagi nama dan bayar tu, dia orang dapat kita berikan kamus kepada mereka. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah balaslah tuan-tuan dengan balasan yang berlipat-lipat kali ganda. Tapi macam biasa, kalau tuan-tuan masuk syurga nanti nampak saya tengok-tengok saya tak ada, tolonglah cari saya. Manalah si Nasar ni. Jadi kalau nampak saya tengah beratur tu, bagitulah kat malaikat. Tu ustaz saya, panggil dia macam tu. Yang menang, saya nak sebut minggu lepas yang menang Puan Rofiah Ali. Puan Rofiah nanti tolong Puan tolong, saya malas nak baca dia punya komen ni. Nanti macam orang kata angkat isi bakul angkat sendiri pula. Nanti tuan bacalah sendiri. Puan Rofiah Ali, tolong hubungi kita punya admin di 019-511-9000 untuk kita uruskan penghantaran hadiah kepada puan. Dan puan tak payah bayar apa-apa, bukan bayar RM15 tu untuk orang yang nak beli kamus. Puan ni tiada bayaran apa-apa, cuma bagi nama dan alamat semua, nanti kita akan hantarkan pada tuan-tuan. Selain pada itu, siapa-siapa yang nak join kelas, pelajar-pelajar ataupun pendengar-pendengar Radio IKIM, pendengar-pendengar Radio IKIM, siapa yang nak join kelas, type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. 511-9000, tuan-tuan tulis saya berminat. Nanti admin kita akan terus attend tuan-tuan, dan tuan-tuan nanti boleh join semua pelajar-pelajar kita yang dah mula faham bahasa Arab Al-Quran. So terima kasih banyak, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Nanti sebelum tu jangan lupa tuan-tuan subscribe, kemudian tuan-tuan subscribe dan share bagi meriah sikit kita punya channel, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.